pokok. Wa dan akul, adakah tidak aku telah katakan. Terjemah akul tu, adakah tidak aku telah katakan. Akul tu terjemah dia, adakah tidak aku telah katakan. Lakuma bagi kamu berdua. Lakuma bagi kamu berdua. Inna sesungguhnya. Syaitan. Iblis lah kat sini maksud syaitan. Lakuma bagi kamu berdua. Lakuma bagi kamu berdua. Aduun musuh. Aduun musuh. Okey. Mubin yang nyata. Mubin yang nyata. Okey, baik. Terjemahkan dia Puan Asmah ayat 22 ni. Puan Asmah boleh terjemah Puan Asmah? Okey, baik. Tak apa. Nik Marisa boleh terjemah tak Nik Marisa? Dan telah menyeru mereka berdua oleh Tuhan mereka, adakah tidak aku telah melarang kamu berdua daripada pokok? Adakah tidak aku katakan bagi kamu berdua, sesungguhnya iblis musuh yang nyata. Okey, baik. Setelah Allah Ta'ala melihat segala-galanya, tapi setelah Allah Ta'ala melihat mereka berdua cepat-cepat nak tutup aurat dengan daun daripada syurga, maka Allah terus cakap pada Adam dan juga Hawa alaihi wassalam, bukankah aku dah cakap kepada kamu dulu bahawasanya jangan hampiri pokok tu. Itu satu. Yang kedua, bukanlah aku dah cakap pada kamu dulu bahawasanya syaitan bagi kamu adalah musuh yang nyata. Jadi, ikut ayat ni Allah Ta'ala marah lah kan. Kan dah cakap dulu jangan dekat dengan pokok tu. Yang kedua, kan dah cakap dulu syaitan tu musuh yang nyata. Okey, baik. Jadi soalan saya, Adam bersalah ke tak bersalah? Adam bersalah ke tak bersalah dalam ayat ini? Sebab, pertama, dia ditipu oleh syaitan. Yang kedua, okey, dalam ayat lain, Allah Ta'ala sebut dia terlupa, dia tidak ada azam pun. Tengok surah Taha. Boleh terbaca Tuan Haji Syarif, 320. Jadi cerita kita sekarang dengan page 320 banyak persamaan. Boleh terbaca tak Tuan Haji Syarif? Okey. Muka surat 320 ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa. Dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Okey. Tuan Haji Syarif, page yang sama, ayat 121. Lalu keduanya memakannya. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun yang ada di dalam syurga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Okey. Jadi Tuan Haji Syarif, saja nak tanyalah Tuan Haji Syarif. Agak-agak Nabi Adam bersalah ke tak Tuan Haji Syarif? Tapi kalau ayat ni dia kata durhaka. Okey. Bila durhaka tu dah jadi macam salah. Okey, baik. Macam mana pula Tuan Haji Syarif? Ayat 115 Allah kata terlupa. Dia terlupa. Dan Allah Ta'ala kata kami tak nampak pun pada dia keazaman yang kuat. Okey, baik. Tak apa Tuan Haji Syarif. Terima kasih atas jawapan tu. Jadi kita nak bincang dalam muka surat 320 surah Taha ni. Nabi Adam bersalah ke tak bersalah? Kalau ikut ayat tadi, Allah Ta'ala marah tu. Kan aku dah cakap jangan dekat pokok tu. Kan aku dah cakap dia musuh kamu. Macam bersalah lah kan. Tapi ayat 115, Allah Ta'ala kata, Nabi Adam tu dia terlupa. Lupa salah ke lupa? Bulan Ramadan, kita makan nasi 2 pinggan tengah hari. Tak ingat. Bulan Ramadan, makan nasi 2 pinggan tengah hari, Nescafe ais cawan penuh. Tak ingat. Batal tak puasa? Tak batal. Nabi sebut dalam hadis, Rufi'a'an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Diangkat daripada umat aku. Maksudnya tak ditulis. Wan nisyan, terlupa. Wa mastukrihu alaih, yang dipaksa.
Apa pun kita buat sebab tersilap. Okey, di masjid bawa selipar lain, balik-balik tersarung selipar orang lain, tersilap, Allah Taala maafkan. Terlupa makan nasi tengah hari bulan Ramadan, Allah Taala maafkan. Dipaksa, orang paksa buat dosa maksiat contoh, Allah Taala maafkan. Dia Allah Taala sebut Nabi Adam terlupa, ayat 115 surah Taha. Allah kata dia telah terlupa, and we did not found from him determination, azam yang kuat untuk lawan perintah Allah. Ditambah lagi pula dia kena tipu. Skamer yang tipu dia pula sumpah guna nama Allah tu. Sumpah guna nama Allah, guna 4 takkid, 4 lafaz takkid, 4 lafaz penekanan. Jadi Nabi Adam ni salah ke tak salah? Jawapannya ialah dari sudut hukumnya bagi orang awam macam kita, hukumnya adalah tidak bersalah Nabi Adam. Nabi Adam tidak bersalah kerana dia terlupa. Satu. Yang kedua, dia tidak ada keazaman pun nak lawan perintah Allah. Terlupa. Orang makan nasi tengah hari dengan sengaja bulan Ramadan, dosa besar. Sengaja makan, tak puasa. Tapi kalau orang tu terlupa, tak tahu, terlupa, memang betul-betul terlupa, takkan dia dosa juga. Jadi Allah Ta'ala kata Nabi Adam terlupa. Okey, baik. Jadi, sebenarnya, bagi sudut manusia macam kita, Nabi Adam tak bersalah. Dari sudut kita dengan Adam saja. Kita dengan Adam, kita tak boleh kata Adam bersalah. Kita dengan Adam, kita tak boleh kata Adam bersalah sebab Nabi Adam terlupa dan tidak ada keinginan, keazaman nak lawan perintah Allah. Boleh? Adam tak bersalah. Bagi Allah, Adam bersalah. Bagi Allah, Adam bersalah. Sebab apa? Walaupun terlupa, Allah kata dia terlupa. Tetapi untuk orang dekat dengan Allah, terlupa dikira bersalah juga. Terlupa dikira bersalah juga. Jadi kaedah ni dipanggil hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Bagi orang biasa, benda tu tak apa. Bagi orang dekat dengan Allah, tak boleh tak apa. Bagi orang biasa, benda tu tak apa. Bagi orang dekat dengan Allah, tak boleh tak apa. Kenapa Allah Ta'ala marah tu? Sebab dekat. Nabi Adam masa tu, makhluk pertama Allah ciptakan, dia lah manusia paling dekat dengan Allah masa tu. Jadi oleh kerana dia dekat dengan Allah, lupa pun Allah Ta'ala marah juga. Contoh mudah. Okey? Contoh mudah. Kita terlupa hari jadi rakan sekerja baik dengan kita. Kita terlupa hari jadi rakan baik. Rakan tu dah lama kerja dengan kita. Satu office duduk sebelah-sebelah dah 15 tahun. Hari jadi dia baru ni kita lupa. Memang terlupa sungguh hari jadi dia. Dia marah tak? Rakan sebab kita marah tak? Lepas 2 hari, aku lupa hari jadi kau 2 hari lepas. Minta maaf banyak. Adakah dengan sebab kita terlupa hari jadi rakan se-office kita, dia akan marah kita 15 hari tak bercakap dengan kita? Tak ada. Dia kata apa? Tak apa lah. Mu ingat pun bukan bagi ajar kat aku. Kadang wish bukan boleh kenyang perut pun contoh. Jadi gurau-gurau, dia jadi masalah pun. Kalau kita lupa hari jadi rakan se-office, lupa hari jadi anak murid, lupa hari jadi cikgu, tak jadi masalah besar pun. Tapi kalau lupa hari jadi isteri, dosa tak? Lupa hari jadi isteri. Saja nak tanyalah siapa-siapa kat sini. Nak tanya siapa tak tahu. Tuan Haji Syaril lah, Tuan Haji Syaril wakil lelaki. Agak-agak lupa jadi isteri berdosa besar Tuan Haji Syaril. Okey, jadi gelak tu Puan Zanaria apa pendapat Puan Zanaria? Sajalah tanya Puan Zanaria. Puan Zanaria, yes, kalau seorang suami lupa jadi isteri dosa besar tak? Tak dosa. Haji Syaril tak pernah lupa. Okey, baik. Okey, tak apalah. Kita bukan cerita Puan Zanaria. Saja je tanya Puan Zanaria. Saja je nak gurau dengan Tuan Haji Syaril sebab dia seorang wakil lelaki malam ni. Baik Kalau isteri kita, kawan-kawan dia tak wish, mak ayah dia tak wish, adik-adik dia tak wish, dia relax, tak terasa apa pun. Tapi kalau suami tak wish, Masya Allah. Dia punya dosa kesalahan tu macam kita buat salah besar sangat dengan dia. Sebab apa jadi macam tu sekali? Sebab kerana terlalu rapat.
Bila rapat sangat, hukum dia lain. Bila jauh-jauh, hukum dia lain. Adik-adik dia kadang-kadang tak wish juga. Isteri kita contoh, kadang-kadang adik-adik dia tak wish pun jadi dia. Tapi relax balik kampung cakap macam biasa, okey, tegur macam biasa. Tapi kalau suami lupa hari jadi, marah sangat dia. Sebab apa? Hubungan tak sama. Dia dengan adik-adik dia rapat juga, tapi tak serapat dengan suami dia. Oleh kerana itulah dia marah sangat. Kerana rapat tu lain hukum. Okey? Seorang lelaki kawan dia call 3 kali. Contohlah dia ada kelas, tak jawab. Dia ada kelas dengan Ustaz Uzaifah masa tu, contoh. Kawan dia call 3 kali, dia tak jawab. Tengok dia tak jawab. Lepas tu dia kata dalam hati, nanti habis kelas aku call lah dia balik. Tengok-tengok habis kelas dia lupa nak call. Hari ni lupa, esok lupa. Minggu depan baru teringat. Allah, lupalah nak call. Jadi adakah dengan sebab dia lupa nak call tu kawan dia marah gila-gila sampai tak nak cakap dengan dia? Kawan biasa. Dia kata, alah, mu sibuk sangat. Okay? Sampai nak call aku balik, dia tak ingat. Sorry, lupa. Dah tu je dia kata. Sorry, lupa. Tu je lah. Ayat dia. Tapi kalau isteri dia call 3 kali, contoh lah ni, bukan nak burukkan isteri, ni sekadar contoh. Saya nak bagi contoh beza hukum antara orang yang rapat dengan orang yang jauh. Okey? Tapi kalau isteri dia call 3 kali, dia lupa nak angkat, masa tu ada kelas, dia kata nanti aku call balik lah, contoh. Sampai rumah, baru teringat, Allah, isteri aku call tadi, aku lupa nak call dia balik. Dia sampai rumah dah. Agak-agak isteri dia macam mana reaksi isteri dia? Okey? Agak-agak macam mana reaksi isteri dia? Dia masuk rumah tanya isteri dia, dah makan dah, awak dengan anak-anak. Isteri dia terus tanya, yang mana tadi? Dengan siapa? Contoh. Soalan dah jadi lain tu. Kenapa? Tadi kawan saya call 3 kali, saya tak jawab, dia tak marah pun. Relax, esok tempat kerja jumpa macam biasa. Awak dengan kawan awak, jauh. Hukum dia lain. Dengan isteri awak, dekat. Hukum dia lain. Ada setengah orang yang jemput kenduri kahwin anak dia. Contohlah, ada setengah orang yang jemput kita datang kenduri kahwin anak dia. Kita tak pergi, dia marah tak? Tak marah pun. Dia tak marah pun. Alah, tak apalah. Ustaz saya buat tak apalah, biarlah. Tapi kalau adik-beradik saya, anak dia kahwin, jemput saya tak pergi. Jiran terdekat saya, anak dia kahwin, jemput saya tak pergi. Pengurusi saudara saya imam 3, pengurusi saudara saya jemput kahwin anak dia, saya tak pergi. Lain tak? Lain. Kerana dekat, lain hukum dia. Kerana dekat tu, kalau orang lain yang kawan-kawan baik juga tapi duduk jauh-jauh, jemput kahwin anak dia, saya tak pergi, saya tak rasa ralat sangat. Tapi kalau jiran saya kenduri kahwin jiran saya, hari-hari saya borak dengan dia, jiran saya, anak dia kahwin saya tak pergi, masa tu saya punya rasa bersalah double dengan triple. Sebab apa? Sebab dekat lain hukum dia. Jauh lain hukum. Jadi Nabi Adam alaihissalam, kalau kita kira dari sudut manusia biasa, terlupa bukan satu kesalahan pun. Tapi oleh kerana dekat dia dengan Allah nak lantik dia jadi Nabi lepas ni, lupa pun Allah Ta'ala marah juga. Nah, Allah SWT tegur Nabi SAW dalam kes perang Badar. Okay, tengok muka surat 100. Belum baca terjemahan dia, Puan Zanaria boleh? Puan Zanaria, okey, muka surat 185. 185 ayat 67 dan sampai 69. 67 sampai 69. Tolong baca Puan Zanaria. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah patut bagi seseorang Nabi mempunyai orang tawanan sebelum ia dapat membunuh sebanyak-banyaknya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda dunia, sedang Allah menghendaki untuk kamu pahala akhirat, dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Okey, baik. Terus. Kalaulah tidak ada ketetapan dari Allah yang terdahulu, tentulah kamu ditimpa azab yang besar disebabkan apa yang kamu ambil dari tawanan itu. Maka makanlah dari apa yang kamu dapat dalam peperangan itu yang halal lagi baik, serta bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Okey, baik. Dalam peperangan, sekiranya kita dapat tawan pihak musuh, sekiranya kita tentera Islam dapat tawan pihak musuh, kita ada 5 pilihan terhadap tawanan tu. Sama ada nak bunuh,
nak bebaskan dengan pampasan, nak bebaskan dengan percuma, nak jadikan mereka hamba abdi, ataupun nak jadikan mereka kafir zimmi yang duduk kat negara Islam tapi kena bayar jizyah pada orang Islam. 5 pilihan. 5 ni pemimpin negara Islam, ketua pasukan Islam boleh buat keputusan salah satu pada 5 ni lah. Mungkin kalau musuh tu kuat sangat, dia kepala kepada geng-geng musuh, kena bunuh. Mungkin kalau nampak pihak musuh yang tawan tu tua bangka sangat dah, umur 79. Kita kata dia ni kalau kita lepaskan free, esok lusa mati. Ada kemungkinan bulan depan datang nak serang kita balik. Lepaskan je lah, contoh. Jadi 5 ni adalah keputusan yang boleh dibuat oleh ketua pemimpin Islam. Cumanya dalam 5 perkara ni, ada mana-mana keadaan kadang-kadang yang pertama lagi afdal. Kadang-kadang yang kedua lagi afdal. Pada situasi tertentu, bunuh semua lagi afdal. Pada situasi tertentu, lepaskan dengan papasan lagi afdal. Maka Nabi SAW dalam kes Perang Badar, dia tanya pendapat sahabat. Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, kita lepaskanlah mereka dengan pampasan. Sayyidina Umar Al-Khattab kata, kita tak lepaskanlah, kita pancung dia. Akhirnya Nabi terima syur Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka apa syur Abu Bakar radhiyallahu anhu, kita lepaskan tawanan dengan pampasan. Allah turunkan ayat. Allah kata mana boleh. Nabi ambil pampasan pada tawanan. Patutnya kena bunuh mereka semua dulu. Jadi Allah marah Nabi dalam ayat ni. Kerana Nabi SAW memilih benda yang khilaful aula. Kalau ikut hukum yang kita sebut 5 tadi, salah ke Nabi? Tak salah, sebab keputusan Nabi masih lagi dalam 5 tu juga. Cuma Allah tegur Nabi. Allah masih tegur Nabi kerana kedudukan kamu Nabi. Kamu tak patut pilih yang tu. Kamu patut pilih yang lain. Jadi kesalahan Nabi dalam ayat ni adalah kesalahan memilih yang paling utama. Nabi salah memilih yang paling utama. Ini contoh analogi saya nak bagi. Saya nak bagi. Kalau anak kita sekolah biasa, tidak ada belajar agama. Okay, anak kita pakai tudung, cuma tudung singkat, tak labuh contoh. Okey, tak labuh contoh. Okey, kita boleh tegur anak kita, boleh nasihat anak kita, teguran yang biasa, nasihat yang biasa. Tapi kalau anak kita belajar agama, belajar merasah, belajar hafizah, belajar alimah, pakai tudung singkat juga, kita tak boleh tegur dengan teguran biasa. Kita kena tegur dengan teguran yang sangat keras sikit. Sebab apa? Kedudukan awak belajar agama, awak pakai tudung singkat, salah. Orang tak belajar agama, orang tidak ada kaitan dengan kelas agama, tidak ada kaitan dengan bidang agama, dia tak belajar agama contoh, dia tak mengajar agama contoh, dia nak pakai tudung biasa, tak salah bagi dia. Tak salah bagi dia. Tapi awak yang belajar agama, awak pakai tudung singkat juga contoh, maka awak telah buat satu perkara yang salah kerana kedudukan awak. Orang biasa main bola pakai seluar pendek. Ada orang nak kutuk, ada orang nak kecap. Berlambak orang main bola pakai seluar pendek. Tapi kalau saya tu imam, main bola pakai seluar pendek juga. Main bola pakai seluar pendek juga macam orang lain. Salah tak? Salah. Layak dimarah tak? Layak dimarah. Layak dikecam tak? Layak dikecam. Kerana apa? Kedudukan saya, orang panggil imam, orang panggil ustaz, tak sesuai buat perkara-perkara tersebut. Samalah juga dalam kes ni, Adam salah ke tak salah? Dari sudut kita sebagai manusia biasa, hukumnya Adam tak bersalah. Kenapa Adam tak bersalah? Kerana Nabi Adam terlupa dan juga tidak ada keazaman sengaja nak langgar perintah Allah. Mana mungkin seorang Nabi nak langgar perintah Allah? Tetapi oleh kerana dekat dengan Allah kedudukan dia, oleh kerana kedudukan dengan Allah dia dekat, maka terlupa pun dianggap salah juga. Lebih-lebih lagi dia nak jadi Nabi lepas ni. Bagaimana orang yang nak dijadi Nabi boleh buat salah? Okey, baik. Jadi jelas kalau orang tanya Adam salah ke tak salah? Jawapannya, bagi saya Adam tak salah. Jawapan dia, bagi saya Adam tak bersalah. Kemanusiaan Adam tak bersalah. Kenapa tak bersalah? Baca ayat yang kita baca tadi, yang Tuan Haji Syarif baca tadi. Dia terlupa dan tidak ada keazaman pun pada dia. Satu. Tetapi di sudut Allah Ta'ala, dia dikira bersalah dengan Allah kerana kedudukannya yang dekat. Itu cerita dia. Timbul soalan yang kedua pula.
bagaimana seorang Nabi boleh buat salah? Bukankah Nabi itu maksum? Jawapannya ialah semasa di syurga, Nabi Adam hanya manusia biasa, belum dilantik oleh Allah jadi Nabi lagi. Belum dilantik oleh Allah jadi Nabi lagi. Dalil dia, tengok muka surat 320 juga. 320 juga. Puaina, siapa seorang lagi? Nik Hana tak ada Tak ada Ni Hana dia tak sihat. Okey, baik. Puaina telah baca 320 tu. Okey. Ya, Ayat 122. 320. Okey, baca 121 dan 122. 121 tadi dah baca dah. 122 pula. Baca 121 dan 122. Sorry. 121 okey. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di syurga, yang telah derhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Okey. Apa poin saya? Kemudian Tuhannya memilihnya. Maksudnya lepas berlaku kesalahan tu, baru Nabi Adam dipilih jadi Nabi. Jadi kesalahan seorang Nabi sebelum dia jadi Nabi tidak menjatuhkan maruah martabat seorang Nabi. Kesalahan seorang Nabi, masa buat salah Nabi Adam dengan isteri dia buat salah kat syurga tu dah jadi Nabi ke belum? Belum jadi Nabi lagi. Mana jadi Nabi lagi? Lepas pada itulah baru Allah Ta'ala pilih dia jadi Nabi. Lepas pada tu baru dia pilih jadi. Jadi tu jelah kesalahan dia. Lepas dia pilih jadi Nabi tu, dia maksum lah. Dia terpelihara daripada dosa dan maksiat. Walau bagaimanapun. Okey. Ulama-ulama tasawuf kata Allah Ta'ala juga sebenarnya tak anggap Adam bersalah. Kenapa? Allah. Okey. Allah boleh je halang iblis daripada asuk Adam. Boleh tak? Boleh. Itu satu. Yang kedua, tapi Allah Ta'ala sengaja biar iblis asuk Adam. Yang kedua, Allah memang biar Adam buat salah sebab Allah dah beritahu pada seluruh malaikat, aku nak hantar manusia ke bumi. Aku nak hantar manusia ke bumi. Jadi Allah Ta'ala jadikan kesalahan Adam punca penyebab manusia dapat dihantar ke bumi. Allah Ta'ala jadikan kesalahan Adam, hikmahnya adalah punca manusia dapat dihantar ke muka bumi. Kalau Nabi Adam tak buat salah, kalau Nabi Adam tak buat salah, apa punca Allah Ta'ala nak hantar Nabi Adam ke muka bumi? Apa sebab Allah Ta'ala nak hantar Nabi Adam ke muka bumi? Jadi Allah Ta'ala biarkan Adam buat salah untuk menjadikan sebab punca Nabi Adam hantar ke muka bumi. Jadi kadang-kadang satu kesalahan kita boleh jadi punca kita akan jadi orang lagi baik lepas tu. Kadang-kadang kerana satu kesalahan yang kita buat, sama ada sengaja tak sengaja, kita rasa bersalah sangat, rasa hina sangat, rasa tak guna sangat, sehingga kan menyebabkan kita jadi orang yang lepas tu jadi makin baik pada sebelumnya. Berlaku. Ada je orang yang sebelum ni teruk, kemudian bila dia taubat, Masya Allah, tahap kebaikan dia, tahap baik dia lagi baik pada orang lain. Walau bagaimanapun, kesalahan Adam ni Allah buat sebab ada hikmahnya. Kita jangan pula lepas ni buat dosa. Kita sengaja buat dosa, kenapa? Setiap dosa ada hikmahnya, Ustaz Uzaifah kata. Saja-saja buat dosa malam ni, lepas tu orang tanya, kenapa? Ada hikmahnya, aku tak tahu sebalik dosa aku. Jangan buat macam tu. Kerana Nabi Adam buat salah dalam keadaan dia terlupa, tidak ada sebarang keazaman pun. Kita kalau sengaja dah niat nak buat dosa, lepas tu konon-konon nak bagi dalil ada hikmah, maka hukumnya adalah berdosa. Jadi saya ulang balik, dari sudut kita Nabi Adam tak bersalah sebab terlupa, tapi oleh kerana dekat dengan Allah Ta'ala boleh dianggap bersalah. Boleh dianggap bersalah. Boleh Okey, baik. Kalau dosa bunuh orang, ya, semua orang bersalah. Orang dekat ke, orang jauh ke, bila dosa bunuh orang, semua orang bersalah. Tapi kalau dosa kesalahan saya sebut tadi, tak wish hari jadi, tak angkat telefon, boleh ke satu orang suami kena tangkap dengan polis? Kenapa? Tak wish hari jadi isteri dia. Tak ada orang cakap macam tu. Seorang suami kena samankan mahkamah. Sebab apa? Suami isteri kau tak jawab. Tak ada orang buat kerja macam tu. Jadi kesalahan tu hanya bagi isterinya seorang.
Kerana apa? Kerana kedudukannya yang dekat dengan isterinya. Macam itulah juga bagi kita manusia tak boleh kata Adam bersalah. Okey? Kita punya kata bagi kita Adam tak bersalah. Tapi bagi Allah yang dekat dengan Nabi Adam, Allah anggap Nabi Adam bersalah. Dan sekiranya kesalahan yang sama kita buat macam Nabi Adam. Allah Ta'ala kata contoh, jangan makan benda ni kat kita sekarang lah. Kita terlupa, kita makan juga. Allah marah ke? Allah tak marah sebab kita terlupa. Kenapa Nabi Adam buat Allah marah sangat, aku buat Allah tak marah? Sebab kedudukan kamu dengan Adam, mana dengan Allah beza. Kedudukan kamu dengan Adam berbanding dengan Allah Ta'ala berbeza. Kamu bukan dekat dengan Allah Ta'ala pun. Nabi Adam dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala hukum dia. Sebab tu Allah Ta'ala marah dia sebab kedudukannya. Okey, baik, seterusnya. Ayat baru pula. Ayat ni baca semua dalam solat kita. Muka surat 153. Qala, mereka berdua telah berdoa. Ayat 23. Qala, mereka berdua telah berdoa. Siapa? Adam dan Hawa alaihi wassalam. Rabbana, wahai Tuhan kami. Rabbana, wahai Tuhan kami. Zalamna, kami telah menzalimi. Zalamna, kami telah menzalimi. Anfusana, diri-diri kami. Anfusana, diri-diri kami. Wa, dan. In, jika. Lam, tidak. Lam, tidak. Taghfir, engkau mengampunkan. Taghfir, engkau mengampunkan. Lana, bagi kami. Lana, bagi kami. Wa, dan. Wa, dan. Okey. Tarhamna, engkau merahmati kami. Tarhamna, engkau merahmati kami. Sorry ya. Wa, dan. Tulis dalam bracket jika tidak. Wa, dan. Tulis dalam bracket jika tidak. Engkau merahmati kami. Itu sebenarnya. Okey. La nescaya. La nescaya. Nakunanna, kami akan menjadi. Nakunanna, kami akan menjadi. Min, daripada. Al-khasirin, orang-orang yang rugi. Al-khasirin, orang-orang yang rugi. Okey, baik, terjemahkan dia Puan Norazilah. Terjemahkan. Puan Norazilah, terjemahkan ayat 23 kita ni. Sekejap Ustaz, yang mula-mula tu apa Ustaz? Mereka berdua telah berdoa. Mereka berdua telah berdoa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berdua telah berdoa. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami jika tidak Engkau mengampunkan bagi kami dan jika tidak Engkau merahmati kami, nescaya akan menjadi daripada orang-orang yang rugi. Okey, baik. Mereka baca doa ni kat mana? Dalam syurga tu juga. Lepas buat salah, Allah Ta'ala kata kesalahan mereka, Allah Ta'ala tegur kesalahan mereka. Ayat 22 mereka buat salah. Ayat 22 tadi, mereka buat salah dan Allah tegur kesalahan mereka. Ayat 23 ni, terus Allah Ta'ala guna perkataan qala. Di sebelum qala, ayat 23 ni tidak ada wa dan tidak ada fa. Kalau wa dan fa maka. Allah Ta'ala tak guna wa dan Allah tak guna fa. Dalam ayat 23 ni Allah nak kata bahawasanya mereka sejurus selepas buat dosa terus baca doa ni. Sejurus selepas buat dosa terus baca doa ni. Ciri-ciri orang takwa, orang dekat dengan Allah, lepas buat dosa biar dulu, tunggu dululah nanti ya bulan Ramadan. Buat dosa sekarang, bulan Ramadan ni, malam Lailatul Qadar aku taubatlah. Itu bukan ciri dekat dengan Allah. Orang dekat dengan Allah bila buat salah, sengaja ke tak sengaja, terus minta ampun pada Allah. Tak tangguh-tangguh. Tak adalah makan nasi dulu, pergi tengok TV dulu, layan Isra dulu, bola sampai habis dulu, baru nak baca doa. Tak. Sebab tu Allah tak guna wa dengan fa. Allah nak tunjuk mereka terus minta ampun pada Allah Ta'ala. Dan doa yang doa yang dibaca oleh mereka berdua, diajar oleh Allah kepada mereka. Sama ada Allah Ta'ala ajar direct ataupun Allah Ta'ala suruh malaikat yang ajar. Tengok muka surat 6. Tolong baca Puan Asmah boleh? Muka surat 6 ayat bawah sekali. Puan Asmah ada? Okey. Saya. Muka surat 6 ayat 37.
Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Okey. Fatalaqa, telah menerima Adam daripada Allah beberapa kalimah. Kalimah tu ialah kalimah yang kita baca dalam ayat 23 tadi. Talaqa tu daripada perkataan talaqa ayat 37 ni keluarlah perkataan talaqi. Biasakan belajar talaki, tahu talaki? Talaki ni saya baca tuan-tuan ikut. Saya baca apa? Inna, tuan-tuan boleh ikut. Inna anzalnahu. Tuan-tuan boleh ikut. Anzalnahu. Tu nama dia talaqi. Kalau saya baca seorang, puan-puan, tuan-tuan dan puan dengar saja tak nama dia talaqi. Jadi kat sini Allah ajar kepada Adam lafaz-lafaz nak minta ampun. Allah ajar kepada Adam lafaz-lafaz nak minta ampun terhadap kesalahan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Okey, Nabi Adam tak adalah minta nak syurga balik. Nabi Adam tak adalah kata nak masuk syurga balik. Nabi Adam minta keampunan pada Allah Ta'ala. Kerana orang yang tak dapat keampunan pada Allah, orang tu sangat rugi. Lepas keampunan baru rahmat. Maksudnya, orang tak dapat rahmat, tak rugi lagi. Tapi kalau dia tak dapat rahmat dan tak dapat keampunan, tu rugi. Kerana sekiranya orang banyak amal, tapi dosa lagi banyak pada amal dan dosanya tidak akan diampunkan, dia orang yang rugi. Dia orang yang rugi. Dia banyak amal, tapi dalam masa sama dosa banyak juga. Tapi dosa dia Allah Ta'ala tak ampunkan, maka amal dia rugi. Amal dia semua rugi. Lepas tu Nabi Adam ajar doa pada kita. Setiap kali kita buat dosa, kita telah menzalimi diri kita. Jadi bila kita dah zalimi diri kita, apa kita kena buat? Minta Allah Ta'ala ampunkan. Minta Allah Ta'ala ampunkan dosa dulu. Keampunan tu yang penting je sebenarnya. Sebab tu Nabi ajar Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Masa Sayyidina Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalau jumpa malam Lailatul Qadar minta apa? Bukan minta syurga dulu, bukan minta rahmat dulu, minta keampunan dulu. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Minta ampun dulu. Kerana keampunan tu lagi besar. Doa-doa kita pun yang dia ajar dalam solat kita, minta ampun dulu. Rabbighfirli warhamni. Antara ciri-ciri ahli syurga, sokmo, selalu minta ampun. Tengok surah Al-Mu'minun. Tolong baca terjemah dia Nik Marisa, boleh tak? Surah Mu'minun. Okey, surah Mu'minun, muka surat 349. 349. Ayat 109. Tolong baca Nik Marisa. Sesungguhnya ada segolongan daripada hamba-hambaku berdoa, ya Tuhan kami telah beriman. Maka ampunkanlah kami dan berikanlah kami. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Okey, dua ayat lagi. 109, 110 dan 111. 109, 110 dan 111. Lalu kamu jadikan mereka bahan ejekan sehingga kamu lupakan mengingati aku dan kamu selalu tertawakan mereka. Sesungguhnya pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka kerana kesabaran mereka. Sesungguhnya itulah orang yang memperoleh kemenangan. Beroleh apa? Beroleh apa Nik Vanessa? Tak dengar. Beroleh? Okey, suara putus-putus kan Nik Vanessa. Okey, baik. Tak apa. Saya baca balik. Allah Ta'ala cakap dekat akhirat nanti, ada satu golongan umat aku kat dunia dulu, dia semua minta ampun. Apa dia baca? Rabbana amanna faghfir lana. Minta ampun dulu. Kemudian Allah Ta'ala cakap pada ahli neraka, dulu kamu semua ejek mereka. Kamu semua ejek mereka sampai kamu lupa ingat aku. Ayat 111 Allah Ta'ala kata, hari ini aku beri balasan pada mereka dan mereka lah orang-orang yang berjaya. Jadi ciri-ciri orang berjaya adalah orang semua minta ampun pada Allah. Kita rasa kita buat dosa ke? Kita rasa kita tak ada dosa langsung ke? Ciri-ciri orang berjaya adalah orang yang sentiasa minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya ayat 34 pula.
Okey, 24 pula. Qala, dia telah berkata, Allah Ta'ala telah berkata, itu turunlah kamu semua. Ihbitu, turunlah kamu semua. Okey. Ba'dukum, sebahagian kamu. Ba'dukum, sebahagian kamu. Okey. Li, bagi. Ba'din, sebahagian yang lain. Ba'din, sebahagian yang lain. Okey. Aduun, bermusuh. Aduun, bermusuh. Okey, terjemah aduun, bermusuh. Wadan. Wadan, lakum, bagi kamu. Lakum, bagi kamu. Fidi. Terjemah fidi, al-ard, bumi. Okey, al-ard, bumi. Mustaqarrun, tempat tinggal yang tetap. Mustaqarrun, tempat tinggal yang tetap. Okey. Mustaqarrun terjemah dia tempat tinggal yang tetap. Wadan, mata'un, kesenangan. Mata'un, kesenangan. Enjoyment. Udah terjemah enjoyment. Kesenangan. Ila, sehingga. Ila, sehingga. Hinin, satu masa. Hinin, satu masa. Tolong baca terjemahan dia, Tuan Haji Syahril boleh? Tuan Haji Syahril, yuk terjemahkan boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Dia telah berkata, turunkanlah kamu semua sebahagian kamu bagi sebahagian yang lain, bermusuh. Dan bagi kamu di bumi tempat tinggal yang tetap dan kesenangan sehingga satu masa. Okey, baik. Ayat tadi, bukan ayat tadi, ayat minggu lepas, cuba tengok Saya harap semua tengok. Ayat 13 surah Al-A'raf ni. Boleh tak boleh tengok? Ayat 13 surah Al-A'raf. Allah Ta'ala kata pada iblis seekor saja. Qala fahbit. Ihbit. So you get down. Ihbit. Ta mati. Ihbit. Alif ha ba ta mati. Boleh? Itu perintah untuk seorang. Maksudnya Allah perintah iblis seorang turun. Manakala muka surat 320. Tengok muka surat 320. Kita hari ni banyak refer 320. Muka surat 320. Okey. Ayat yang dibaca oleh Puan Enna tadi ayat ayat berapa tadi Puan Enna baca lupa dah. Okey. Tadi ayat Puan Enna baca ayat terakhir 122 kan? 122. Sekarang tengok ayat 123. Semua tengok ayat 123. Qalah bita. Turunlah. Okey. Descend you to. You get down. Samalah. Jadi ayat 13 surah Al-A'raf ihbita. Ta mati. Ayat 123 surah Taha ihbita. Lepas ta ada alif. Alif mati. Ayat kita sekarang surah Al-A'raf 24 ihbitu. Apa beza dia? Ihbit perintah untuk seorang. Ihbita perintah untuk dua orang. Ihbitu perintah untuk ramai. Perintah untuk ramai. Jadi ihbitu ni Allah cakap kat siapa? Dua pendapat. Pertama, ihbitu ni Allah cakap kepada Adam, Hawa, Iblis. Ihbitu ni untuk 3 orang dan ke atas. Adam, Hawa dan Iblis. Sebab tu Allah guna ihbitu untuk 3 orang. Satu pendapat. Kemudian pendapat ni disangkal. Kenapa Allah nak cakap pada Adam lagi? Pada Iblis lagi. Sedangkan Allah nak cakap tadi ayat 13. Maka ihbitu kat sini, walaupun Allah tujukan kepada Adam dan isterinya saja, 2 orang je lah. Gunalah ihbita. Tapi kenapa Allah guna ihbitu? 3 dan ke atas. Kerana walaupun yang diturunkan tu Adam 2 orang saja, sebenarnya terkandung dalam Adam dan 2 orang tu, terkandung dalam Adam dan 2 orang tu, seluruh manusia-manusia di bumi. Jadi kita pun ada sekali masa tu dalam tulang sulbi Adam. Dalam tulang sulbi Adam. Jadi walaupun Allah cakap pada 2 orang, Allah guna lafaz plural, maksudnya di sebalik kamu tu ada ramai lagi manusia-manusia yang lain. Okey, baik. Allah Ta'ala suruh turun, lalu Allah Ta'ala terus kata, sebahagian kamu bermusuh bagi sebahagian yang lain. Awal-awal lagi Allah dah cakap, dah manusia akan bermusuh. Kerana Allah Ta'ala maha mengetahui manusia sayang keduniaan, kemewahan, cinta dunia, gila, harta dan sebagainya. Oleh kerana berebut benda-benda tu, manusia akan bermusuh satu sama lain. Jadi tidak akan berlaku di dunia ni, manusia akan satu hati. Pertama, manusia dah gaduh dah sesama agama yang berbeza-beza. Islam gaduh dengan Kristian, gaduh dengan Yahudi, gaduh dengan Buddha, gaduh dengan Hindu. Tu yang pertama dah, tak kena. Kemudian sesama agama pun, dalam sama-sama Islam pun gaduh juga sama-sama dia.
Sama-sama Kristian pun gaduh juga sama-sama dia. Sebab apa? Memang Allah dah kata sebahagian manusia akan bermusuh dengan sebahagian yang lain. Itu dah kita kata lumrah, fitrah. Manusia akan sentiasa bermusuh. Walau bagaimanapun, jangan pula kita saja musuh dengan orang. Kenapa musuh dengan orang? Allah dah katakan kita akan musuh. Tak. Allah sebut ba'dukum li ba'din. Ba'du ni sum of. Sum of. Okey, maksud sum of ni sebahagian manusia bermusuh pada sebahagian yang lain. Allah tak kata separuh manusia musuh dengan separuh yang lain. Kalau separuh manusia musuh dengan separuh yang lain, maksudnya apa dia? Semua terlibat dalam permusuhan tersebut. Kalau manusia itu 100 orang jumlah dia, bila Allah Ta'ala kata separuh kamu bermusuh dengan separuh yang lain, maksudnya 50 mesti akan gaduh dengan 50 lagi. Tapi Allah tak kata separuh. Allah tak kata nisfukum li nisfin aduun. Separuh kamu dengan separuh lain akan bermusuh. Allah tak kata macam tu. Allah kata ba'dukum. Sam. Sebahagian kamu akan musuh dengan sebahagian yang lain. Contohnya dalam 100 orang manusia, contoh, mungkin 30 orang akan musuh dengan 30 orang yang lain. Bila 40 orang lagi tu, tak suka bermusuh. Tak suka cari musuh. Tak suka timbulkan permusuhan. Tak suka timbulkan pergaduhan. Jadi Allah cakap dalam ayat ni, manusia akan bermusuh. Tapi Allah tak kata tak semestinya semua manusia akan bermusuh. Jadi kita pilih. Kita nak hidup di kalangan orang yang ada musuh. Kita nak jadi orang yang tak ada musuh. Kadang-kadang kita mesti kena menghadapi musuh. Contoh dalam suasana peperangan. Musuh datang nak serang. Takkanlah kita biar aja aku tak nak musuh dengan kau. Nak buat apa buatlah. Tak. Wajib kena lawan. Tapi kita bukan dalam suasana peperangan. Duduk kat negara Islam. Dengan semua orang amalkan Islam. Tak perlu kita nak bermusuh. Itu satu. Yang kedua, Allah Ta'ala kata di muka bumi kamu ada tempat tinggal yang tetap. Sampai satu masa. Mustaqarrun tu sama ada rumah kita, tempat tinggal kita sekarang. Ataupun mustaqarrun tu kubur kita. Kubur kita tu nanti kan. Itulah tempat tetap kita. Kita rasa tempat tetap kita ni lah tempat kita makan minum hari-hari ni. Boleh jadi juga. Kalau tempat mustaqarrun tu maksudnya rumah kita hari ni. Maka kita akan tinggal dalam rumah kita sampai kita mati. Kalau maksud mustaqarrun tu ialah kubur, maka kita akan tinggal dalam kubur kita sampai tempoh masa yang tertentu, itu hari kiamat. Seterusnya, ayat terakhir kita. Qala dia telah berkata, Allah Ta'ala telah berkata, fiha di dalamnya lah. Fiha dalamnya lah, dalam bumi itu. Tahyauna kamu hidup. Tahyauna kamu hidup. Wa dan fiha di dalamnya lah. Tamutuna kamu mati. Tamutuna kamu mati. Wa dan minha daripadanya lah. Daripadanya lah. Tukhrajun kamu akan dikeluarkan. Tukhrajun kamu akan dikeluarkan. Tolong baca Tuan Sofi boleh? Tuan Sofi boleh? Tuan Sofi baru masuk. Ayat 25 ni. Ayat 25 ya, kejap Ustaz. 25 surah Al-A'raf. Okay? Muka surat 153 ni. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati. Dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Okey, baik. Jadi kata-kata Allah ni tuju pada siapa? Kita semua. Kat muka bumi itulah kamu hidup. Kat bumi itulah kamu mati. Kat bumi yang sama juga kamu akan dibangkitkan. Maksudnya nanti kiamat nanti kita dibangkitkan kat bumi ni lah. Maksudnya pada masa tu kat muka bumi kita. Ya, pada masa tu kat muka bumi kita ni lah. Cumanya tempat yang sama. Tapi bumi dah lain, tanah dah lain, langit dia dah lain. Jadi maksud ayat ni, kita akan mati, kita hidup sekarang kat muka bumi, nanti kita mati kat bumi ni. Kat bumi ni juga kita akan dikeluarkan. Daripada bumi yang sama kita akan dikeluarkan menuju pada mahsyar. Jadi pada mahsyar tu kat mana pada mahsyar tu? Pada mahsyar tu bumi yang sama. Cumanya bumi tu Allah ubah jadi bumi yang lain. Tolong baca Puan Zanaria, boleh tak baca Puan Zanaria? Surah Ibrahim ayat 48. Page 261. Puan Zanaria boleh tolong baca? Ustaz, 261. Nah, ayat 4748 lah, 4748. 48. Bismillahirrahmanirrahim.
Maka janganlah engkau menyangka Allah memungkiri janjinya kepada rasul-rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi sedia membalas. Ingatlah hari bumi ini diganti dengan yang lain. Demikian juga langit. Dan mereka berhimpun menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Terima kasih Puan Zanaria. Orang tanya Padang Mahsyar, mana Padang Mahsyar? Nanti kita bangkit Padang Mahsyar kan? Kita akan bangkit ke Padang Mahsyar. Mana Padang Mahsyar? Jawapan dia kat sini. Kat sini. Bumi tempat yang sama, langit tempat yang sama. Cuma Allah ubah bumi yang lain, langit yang lain. Ini dalil dia. Tanah rumah lot, kita duduk kat rumah kita sekarang. Tanah lot tu tanah lot yang sama. Cuma kita tukar lantai baru, dinding baru, atap baru, semua baru. Foundation tu pun semua baru juga. Okey, tempatnya bumi yang sama, tempat yang sama, cuma Allah Taala tukar bumi yang baru, langit yang baru. Jadi kat sinilah kita hidup, kat sinilah kita mati, kat sinilah kita bangkit Padang Mahsyar. Mana Padang Mahsyar tu? Bumi yang sama ni lah. Cumanya tanah dah baru, langit dah baru, semua dah baru balik. Baik, ayat yang sama juga Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha ayat 55. Tolong baca Puan Razilah surah Taha ayat 55. Kat mana ya? 319 tak silap saya. 319. Ya ke 119? 315. 315 Puan Razilah ayat 55. 315. Ayat 55. 15 ayat 55. Okey, ya. Dan tanah itulah kami ciptakan kamu dan kepadanya lah kami akan kembalikan kamu. Dan daripada sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Okey, nampak? Samalah. Kat tanah tu lah, daripada tanah tu kami buat kamu. Dan kepada tanah tu juga kami akan kembalikan kamu. Dan daripada tanah tu juga kami akan keluarkan kamu pada kami kali yang lain. Oleh kerana itulah ada ulama-ulama mengatakan, kat mana kita mati, kat mana kita ditanam nanti dalam kubur kita, tanah itulah Allah Ta'ala ambil buat badan kita. Tanah itulah yang Allah Ta'ala ambil buat tubuh badan kita. Kita kan asal pada tanah. Cuma tanah mana kita tak pasti kan. Kita ni berasal daripada cibisan tanah mana kita tak tahu. Jadi kalau kita mati kat Afrika, contoh, dikebumikan kat Afrika, maka tanah Afrika itulah Allah Ta'ala ambil buat diri kita. Ini pendapat-pendapat sebagian ulama. Baik, bila kita menguruskan satu jenazah, kita kebumikan jenazah tu, sunat kita ambil tanah, kita baca minha khalaqnakum. Okey. Kita letak atas kubur si mati, kita kata wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kalau kita belajar bab jenazah, bab mandi, kafan ke bumi, akan keluar ayat 55 ni. Sunnah Nabi SAW. Nabi buat. Jadi kita tengok orang mati dah dikebumikan, kita ambil tanah, kita baca minha khalaqnakum, daripada ni lah aku buat kamu, wa fiha nu'idukum, di sinilah kami kembalikan kamu, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Boleh ya? Okay, baik. Jadi kita semua akan lalui. Kita sekarang ada Allah jadikan daripada tanah. Kita hidup atas tanah. Nanti pada tanah tu lah kita akan ditanam. Daripada tanah tu lah kita akan bangkit menghadapi hari akhirat. Hari kiamat nanti, dalam sebuah hadis daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda afra ka qasratin naqi laisa fiha ma'lamun li ahadin. Manusia akan dibangkit pada hari kiamat nanti dalam keadaan di atas tanah warna putih. Debu saja tanah tersebut. Putih licin sebagai kakorsotin Nabi. Korsah ni macam cakra punya licin. Laisa fiha ma'lamun li ahadin. Atas pada mahsyar tu, atas tanah pasir putih pada mahsyar tu, tidak ada sebarang tanda pun. Ada sebatang pokok kecil ke, satu rumput sikit ke, ada bukit tinggi sikit, tak ada. Rata serata-ratanya warna putih, pasir putih, tidak ada sebarang tanda pun. Di situlah kita akan dihisap, di situlah kita akan disoal jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik, terima kasih banyak semua. Kita berhenti sini dulu, kita akan sambung minggu depan. Boleh ya, insya-Allah. Ada apa-apa soalan tak pengajian kita hari ini? Yang kaitan dengan pengajian kita hari ini, ada tak apa-apa soalan? Kalau ada.